Assalamualaikum and hi everyone. Saya Afifah dan untuk video ini saya ingin share beberapa tips serta nasihat untuk para pelajar SPM 2020 dan tips ini juga boleh digunakan untuk pelajar-pelajar lain seperti pelajar PT3, PSA dan sebagainya. Sebelum saya bagi tips, saya nak tunjukkan result exam SPM saya. Saya adalah pelajar SPM 2015. Ini resultnya. In my opinion, Alhamdulillah result tu memuaskan. Tapi bagi saya sebenarnya boleh buat lebih baik lagi. Tapi nanti saya akan cerita sebab apa saya cakap macam tu. Okay? The first tips or advice is do your latihan dan ingat apa yang cikgu bagi tips waktu kelas biasa. Kita sekarang ni buat latihan final previous questions, maksud saya previous years punya question, trial lepas, trial negeri, semua macam tu kan cikgu bagi, apa yang cikgu bagilah. Dan sekarang kita kena cari juga keyword untuk setiap topik dan apa penekanan yang cikgu bagi waktu dalam kelas. Contoh certain keyword ataupun certain topik tu, apa dia punya bentuk-bentuk soalan yang boleh keluar, apa perkataan yang kita kena guna untuk jawab. Itu adalah sebahagian daripada contoh. Dan contoh kalau kamu rasa ada keyword-keywords atau tips yang cikgu bagi tu kamu tak sempat salin, tanya kawan. Okay? The second part is tanya soalan. Mestilah waktu kita study ni ada benda yang kita tak faham sangat, tak jelas. Jadi tanya kawan dengan tanya cikgu. Jangan malu tanya. And especially if contohlah kamu tanya cikgu ni, kamu masih lagi kurang jelas, please tanya cikgu lain. And if cikgu tu ajar kelas lain dan kamu malu nak pergi tanya depan-depan, minta tolong kawan-kawan yang ada dalam kelas tu untuk tanyakan soalan yang kamu tak faham tu. And if, macam mana saya mau cakap if kamu nak tanya kawan yang mudah, dan contohlah kamu kena tanya kawan yang kamu jarang, macam mana kamu jarang cakap apa, just tanya, jangan malu. Tapi kena beradab lah, tanya elok-elok. Dengan cikgu lagilah kamu kena tanya elok-elok. Okay? The next tips is regulate your sleep. Sebenarnya tips ni dah lewat jugalah sebab kita dah nak exam dalam seminggu lebih kan. Tapi sebenarnya ni sangat penting sebab kita nak exam kebanyakan hari adalah dari pagi sampai petang, jadi badan dah penat. Jadi memang kena ada tidur dan rehat yang cukup. Memanglah kita rasa panik, kita semua panik nak fahamkan apa yang kita tak faham, nak buat pasti question, banyak benda kita nak fikirkan. Tapi please jaga your sleep. Contohlah kamu ni jenis yang suka buat kerja awal pagi, jadi kamu boleh tidurlah dalam pukul 10, pukul 11 macam tu, bangun dalam pukul 4, pukul 5 and study. Dan untuk pelajar Muslim, boleh solat subuh terus, lepas tu boleh sambung study and buat kerja lain. Okay, the next part is untuk waktu kita jawab exam, my advice is don't you dare to fall asleep. Jangan kamu tidur waktu exam. Ini sebab saya cakap kita kena regulate waktu tidur kita. Sebab bila kita tertidur waktu exam, mungkin waktu kita bangun tu masih lagi ada masa, tapi nak refresh balik otak tu sangat lama sebenarnya.
dan mesti awak akan laluk-laluk, jawab pun tak boleh bagi konsentrasi yang sepenuhnya. Jadi dia akan efek cara jawapan dan semua tu. Benda ni saya sangat tekankan sebab ada beberapa subjek yang saya tertidur waktu jawab tu, dan sangat menyesal lah sebab ada juga sebab ada contoh soalan objektif kan, kita boleh check jawapan after the exam kan, and bila the exam tertidur, bila bangun, bila jawab semua habis exam, bila orang check jawapan, rupanya kita silap tanda. Sedih lah macam tu. Okay, the last but not least, minta doa banyak-banyak dengan Tuhan, minta dipermudahkan. Kita dah usaha kuat, doa pun kena kuat. Minta keberkatan ibu bapa, keberkatan guru-guru. Itu sebabnya saya cakap tekankan adab tadi tu. Minta maaf dengan kawan-kawan, dia salah silap. Minta banyak-banyak doa. Dan doa ni kita kena minta daripada sekarang, minta mudah semua sampai kita dapat result. Panjanglah. Minta mudahkan sekali-kalinya. Dan my last word is macam mana saya mau cakap tahu sedih. Yalah, kalau kita tidak dapat result yang elok untuk kita punya SPM, jangan sedih sebab kita dah usaha kuat, dah doa kuat, kita dah bagi our full effort. Walaupun tak dapat, at least kita dah membuang keringat untuk benda tu. Jangan give up, sebab SPM ni bagi saya adalah checkpoint, and ada checkpoint lain lagi yang kamu boleh buat lebih baik. Okay, and then in conclusion, ini saja tips saya, tak banyak pun, dan banyak je yang sama dengan orang yang bagi tips lain-lain. Dan please amalkan walaupun sedikit sebab ia sangat membantu. Dan my last word is do your best and all the best for your SPM 2020. Thank you for watching and selamat berjaya. Bye.